السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى جميع الروح المسلمين والمسلمات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai masjid, ahli jurutankuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang pada kita untuk beribadah kepadanya, diberi lagi masa kepada kita untuk kita bertaubat kepadanya. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Pertama sekali, apabila kita terjaga daripada tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita, apabila terjaga daripada tidur, kita kena ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami daripada mati, yakni mati seketika, yakni tidur, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Ada orang, tuan-tuan, bila bini dia kejut daripada tidur, tengok tak bergerak dah, tuan-tuan. Tapi hari ini alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita di pagi yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala berkati dan rahmati pertemuan kita pagi ini, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan didoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dijauhi daripada segala macam musibah, dan dijauhkan kita semua daripada fitnah kehidupan, dan dijauhkan kita daripada fitnah wanita, dan dijauhkan kita semua daripada fitnah Dajjal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia seseorang itu bukan kerana pangkat dia. Mulia seseorang itu bukan kerana harta duit yang banyak. Mulia seseorang itu bukan kerana keturunan dia, tetapi mulia seseorang itu kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah buat ketetapan bahawa kejayaan saya, kejayaan seseorang itu, kejayaan kita semua
adalah dalam mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi lagi taufik untuk sama-sama kita ke masjid untuk solat berjemaah, solat subuh berjemaah, cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena selalu berdoa moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam hidayah. Kita kena banyakkan berdoa dalam surah Ali Imran ayat ke-7, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi kurniaan. Ni kita kena banyak doa hidayah tuan-tuan. Dan kita kena selalu doa, mohon hati kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat segala perintah-perintahmu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang tidak sedang tuan-tuan, melawak pi melawak mai, kini tuan-tuan kita dah berada di bulan Rajab 1443 Hijrah, dan hari ini kita dah masuk 10 Rajab. Allahu akbar. Bila kata sebut kata Rajab ni tuan-tuan, kita duk nampak kita ni dekat sangat dah dengan Ramadan. Allahu akbar. Para sahabat dulu ni, mereka 6 bulan lagi nak masuk Ramadan, mereka berdoa dah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan selepas Ramadan 6 bulan lagi mereka berdoa supaya Ramadan yang mereka lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sahabat Nabi tuan-tuan. Dan antara zikir khusus di bulan Rajab yang diamalkan oleh para ulama kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ni zikir ni kita kena memperbanyakkan di bulan Rajab ni tuan-tuan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah diriku, dan kurniakanlah kepadaku taubat. Nabi SAW apabila masuk bulan Rajab tuan-tuan, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkati juga kami di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga tuan-tuan adalah salah satu bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dalam 12 bulan tu, 4 bulan yang Allah Ta'ala sebut sebagai bulan-bulan haram, iaitu 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Yang kita duk kira Muharram, Safar, Rabiul Awal, Januari, Februari apa semua tu, 12 bulan tu bukan reka-reka, tetapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu
Zulkaidah tadi, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di antaranya 4 bulan yang dihormati, ketetapan yang demikian itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu. Di antara kelebihan yang terdapat di dalam bulan haram ini, ada disebutkan tuan-tuan dalam tafsir, telah menukilkan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa setiap kezaliman maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan haram, dosanya adalah lebih besar. Kalau kata kita buat maksiat di bulan lain pun berdosa, kita buat di bulan haram, di bulan-bulan haram, dosanya lebih ganda, tuan-tuan. Dan kalau kita buat amal soleh di bulan-bulan biasa, dan kita buat pahala di bulan-bulan haram, pun juga digandakan lebih besar pahala dia, tuan-tuan. Lebih kurang dia, kalau kata kita berzina di sini pun dosa, lebih-lebih lagi kalau kita berzina di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram dia punya dosa dia lebih ganda dia, tuan-tuan. Lebih kurang macam tu. Dan Nabi SAW apabila masuk bulan Rajab ni, tuan-tuan, Nabi akan mempertingkatkan lagi ibadahnya, tuan-tuan. Jadi kalau kata kita tu, tuan-tuan, bulan-bulan lain tahajud seminggu sekali, jadi masuk Rajab ni kita dah boleh cuba dah latih tahajud ni, tuan-tuan, setiap hari insya-Allah. Kalau sebelum ni, tuan-tuan, kita tahajud seminggu sekali, seminggu 2 kali. Bila masuk bulan Rajab ni, tuan-tuan, kita latih diri kita setiap hari kita bangun tahajud, tuan-tuan. Kalau kata sebelum ni, tuan-tuan, kita puasa sunat tak pernah buat, tuan-tuan. Masuk bulan Rajab kita mula latih dah. Kita mula latih dah, ambil Isnin Khamis. Ambil Isnin Khamis ke, ataupun kita ambil puasa putih ke, tengah-tengah bulan 13, 14, 15 dalam bulan Islam, tuan-tuan. Kita latih dah daripada Allah ni. Supaya apa? Supaya latihan dan ready untuk kita nak masuk bulan Ramadan nanti, tuan-tuan. Bukan apa, kita tak mau bila kita masuk nanti kita terkejut, tuan-tuan. Kita latih daripada Allah ni, kita buat sikit-sikit, mai masuk Ramadan nanti, tuan-tuan, kita tak kalut dah. Dan antara amalan-amalan yang perlu memperbanyakkan di bulan Rajab ni, tuan-tuan, untuk persediaan kita nak masuk Ramadan ni, selain daripada kita puasa sunat, adalah yang pertama, kita kena memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apabila kita masuk Ramadan nanti dalam keadaan kita bersih daripada dosa, dan mudah-mudahan kita dapat kelazatan ibadah di bulan Ramadan. Kita, tuan-tuan, pasal apa yang kita semayang ni tak rasa lazat? Pasal apa kita nak baca Quran ni kita rasa berat? Pasal apa kita nak berzikir kita rasa berat? Pasal apa kita nak buat kebaikan kita rasa berat? Kita tak rasa manis. Kita tak rasa kemanisan tu pasal apa? Pasal dosa kita terlampau banyak, tuan-tuan. Jadi bulan Rajab ni, tuan-tuan, bulan Rajab ni antaranya kita kena banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan, daripada sekarang ni kita kena memperbanyakkan baca Quran. Kenapa? Kerana Ramadan adalah bulan Quran. Dan kita nak paling kurang sekali kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i kalau bulan biasa-biasa, tuan-tuan, satu hari dia khatam satu kali. Sehari khatam 1 kali. Kalau bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 1 hari 2 kali. Maknanya dalam bulan Ramadan dia khatam 60 kali. Tuan-tuan, 60 kali. Macam mana dia baca? Dia hafal Quran. Bila hafal Quran, tuan-tuan, kalau lancar kan, insya-Allah boleh baca, boleh khatam banyak kali. Kita yang tak boleh baca, tak boleh khatam banyak kali. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tak lancar. Apa-apa pun kalau lancar, insya-Allah sat ni boleh baca, tuan-tuan. Apa nama Ustaz Syahrul Nizam. Syahrul Nizam kopi Al-Hafiz tu. Kopi Al-Hafiz tu, apa nama Ustaz Syahrul Nizam, dia punya madrasah dia di Bukit Corah, Mazahirul Ulum. Dalam bulan Ramadan saja, tuan-tuan, dia khatam Quran 5-16 kali. Bukan kata lawak, tuan-tuan boleh pergi di Bukit Corah, Madrasah Mazahirul Ulum, tanya Ustaz Syahrul Nizam.
dia khatam dalam bulan Quran belah kali. Ni khatam Quran ni bukan baca tengok ni, baca dalam hafalan. Tuan-tuan, Ustaz Syahrul Nizam. Jadi apa pun kalau kita lancak, insya-Allah kita boleh khatam banyak kali, tuan-tuan. Macam baca Yasin lah. Kan? Kita boleh baca laju pasal apa? Pasal selalu kita duk baca. Cuba kata kita baca surah Maryam ni. Jarang-jarang baca, cuba try baca tengok, tuan-tuan. Tak lancak. Surah Kahfi yang lancak 10 awal 10 hari tu lah. Cuba baca satu surah tengok. Jangan-jangan baca, tak lancak. Jadi daripada bulan Rajab ni, tuan-tuan, kita kena asyik dah. Kita kena asyik dah baca Quran, tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan paling-paling kurang kita khatam satu kali Quran. Tuan-tuan, Quran adalah satu sumber pahala yang sangat-sangat banyak, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanah bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka ditulis baginya satu hasanah, dan satu hasanah tu digandakan dengan 10 pahala. Jadi aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apabila kita baca alif lam mim, maka ditulis baginya 30 pahala, tuan-tuan. Itu baru 3 huruf. Kalau bulan Ramadan pula, tuan-tuan, digandakan lagi berapa ribu juta pahala yang kita dapat, tuan-tuan. Dan yang ketiga, sedekah daripada bulan Rajab ni, tuan-tuan, kita dah mula-mula ringan-ringan dah, tuan-tuan. Mula ringan-ringan dah sedekah. Kerana apa? Nanti Ramadan nanti, tuan-tuan, kita tak mau satu hari pun berlalu di bulan Ramadan tanpa kita bersedekah. Kerana sedekah paling afdal adalah di bulan Ramadan. Daripada bulan Rajab ni dah, tuan-tuan, kita start dah duk sedekah. Kan? Sehari RM1 ke, sehari RM2 ke, RM3 ke, janji sedekah, tuan-tuan. Sedekah, kata para ulama, barang siapa yang sedekah sebiji buah tamar kepada saudaranya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dia sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan, sedekah sebiji buah tamar, pahala dia sebesar gunung Uhud, tuan-tuan. Dan yang keempat, tuan-tuan, daripada law ni, kita kena banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cuba azam Ramadan nanti, tuan-tuan, satu hari kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang 1000 kali, tuan-tuan. Selawat pun adalah satu sumber pahala yang sangat-sangat banyak, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selawat kepada aku dengan satu kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya dengan 10 kali selawat, tuan-tuan. Selawat Allah taala kepada kita merupakan rahmat, dan selawat malaikat kepada kita merupakan keampunan. Kata Imam Asy-Sya'rani, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tunjuk satu rahmat dia kat kita, Allah taala tunjuk satu rahmat dia kat kita, nescaya apa pun kita tak mau dah dalam dunia ni, tuan-tuan. Itu baru satu rahmat. Tapi kata Nabi, orang yang selawat kepada aku satu kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Dan moga-moga Allah taala beri taufik dan kekuatan kepada kita, dapat kita tingkatkan amalan kita, dan moga-moga Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah, ingat sekadar tu dulu untuk pagi ni. Tok Imam kata jangan panjang sangat, cukup. Salah silap mohon maaf, dan insya-Allah moga-moga Allah taala berkati majlis kita pagi ni, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.